Sekarang kita pergi ke soalan Kelantan 2020, soalan nombor 13, penjelmaan. Okey, diberi X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X, Y ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Ni cepat je baca. Yang soalan dia ni, tentukan koordinat imej bagi titik 43 di bawah setiap gabungan penjelmaan berikut. Okey ni 43. Dan tapi sekarang ni soalan A ni untuk Kelantan ni dia tak bagi koordinat kan. So kita boleh guna soalan pada koordinat Cartesian pada soalan B. So apa kita buat? Kita ni kan dululah sebab dia kata tentukan koordinat imej bagi 43 kan. Maknanya objek dia sekarang 43. So sekarang ni kena adalah pada kebetulan papan koordinat kita ni boleh kita plotkan 43 kan. Kalau tak boleh plot tu meaning awak kena buat papan koordinat Cartesian awak sendirilah. Inilah yang paksi X, paksi Y ni semua ni kan. Yang ni boleh 43, kita boleh plot kat sini. Ni 43 kita. Kita boleh plot kat situ. So tak ada masalah lah. Okey, lepas tu sekarang ni apa kita kena buat? Kita kembali kepada cerita dia. X ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. So kita kena ada garis Y sama dengan X ni. Garis Y sama dengan X. Kita buat dengan pen lain sama. Garis Y sama dengan X kat mana ya? Garis Y sama dengan X. Dia akan melalui 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dia macam tu. Ni kamu kena tahu Y sama dengan X ni. Sebab apabila X 1, Y pun 1. Apabila X 2, Y pun 2. So dia akan lalu point-point yang ni lah. 4, 4. So dia akan garis dia macam tu. Garis cikgu tak straight. Awak guna pembaris ya. Dia akan lalu titik tu. Point tu. Tu. Okey. Negatif 2, 2. Negatif 3, 3. Negatif 4, 4. Negatif 5, 5. Negatif 6, 6. Dia macam tu. Itu adalah garis Y sama dengan X. Itu. Lepas tu dia kata Y pula. Tadi X kan. X tu ialah pantulan. X tu dah pantulan. Y itu ialah putaran. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Okey, so putaran ni kita buat dengan pen hijau. Kalau putaran 22, maknanya kena ada pusat 22 dulu. Oh, sini pusat putaran. Pusat putaran kita tanda macam tu je, point. So sekarang apa yang kita nak buat? Dia suruh tentukan koordinat imej bagi titik 43. 43 di bawah setiap gabungan penjelmaan berikut. So penjelmaan yang pertama Y kuasa 2. Y kuasa 2 bermakna kita kena pergi 2 kali dengan cara Y itu. Y itu apa tadi? Y itu apa? Ialah 90 darjah lawan arah jam pada pusat 22. Maknanya kita akan putarkan 90 darjah lawan arah jam. Siapa yang kita nak putarkan? Kita nak putarkan 43 ni. Okey, so kita buat apa? Kita sambung daripada pusat ni, kita sambung ke 43. Ni 43 kita tadi kan? 43, yang biru ni. So 43 ni kalau dia berputar, kalau kita buat kiraan lah. Kiraan cikgu buat warna oranye. Kiraan daripada pusat ni 2 ke kanan, 1 ke atas. L dia macam tu kan. Maknanya kalau dia putar 2 ke kanan ni pukul 3, dia akan jadi 2. Dia lawan arah jam kan. Lawan arah jam maknanya dia akan berputar macam ni. Kalau sini ikut arah jam kan. So sini lawan arah jam. Buat nak pandang. Maknanya ini ni kipas Nazi kita ni akan berputar ke atas. Ke atas So kalau dia ke kanan dia akan jadi ke atas. Dan ke atas tu dia akan jadi ke kiri. 2, 1, 2, 1. Dia akan jadi macam tu Kalau Nazi yang lengkap dia jadi macam ni lah. Ni Nazi yang lengkap kenapa pula pen cikgu ni? Dia pen tu tak berapa ni. Pen dah rosak ke? Dia macam tu ni. Lepas tu macam ni. Macam ni. Macam ni, macam ni. Macam ni, macam tu. Dia tu kipas Nazi kita kan. So ini dua cabang tu dia akan jadi macam tu lah. Dan akhirnya yang biru itu kita buat dengan biru juga. Biru tu akan jadi kat sini. Yang tadi tu 43, dia punya imej yang pertama dekat sini. So kita baca point yang biru tu. Dia punya X dia 1, Y dia apa? 2, 1, 2, 1. So dia akan jadi macam ni kan. Kalau kita tengok yang garis hijau saya dah jadi garis biru saya ni. So dia jadi 1, yang ni 2, yang ni 4 lah.
1, 4 kan. So kalau kita tulis 1, 4, itu yang pertama. So bila kita buat Y kali kedua, Y kali kedua tu kita putar lagi. Yang ni pula lah yang 1, 4 ni, yang 1, 4 ni tadi kita putar lagi. Okey. Tadi kiraan oren, back to oren. Okey, oren tadi ke atas kiri, ke kanan, atas kiri, ke atas kiri, dan yang ni dia akan jadi ke kiri bawah. Macam tu kan. Awak ikut yang ni. Tadi yang ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3 kan. Dia ikut yang tu. Ni nombor 3 lah ni. Sebab yang asal tu 4, 3 dia putar jadi 1, 4. 1, 4 dia putar jadi yang ni. Kita ambil pen biru balik. Kita tanda dekat mana kita akhirnya di sini. So kita baca koordinat dia yang akhir sekali kita dapat 0, 1. Tu koordinat yang last sekali kita dapat 0, 1. Pemeriksa dia tengok 0, 1 terus dia bagi 2 markah kat situ. Tapi ni 3 markah je. Sepatutnya kalau Y kuasa 2 ni, X kuasa 2 dia jadi 4 markah ya. Okey, sebab 4 gerakan kita kena buat. Okey, so habislah nombor bahagian 1 habis. Kita pergi bahagian 2 pula. Bahagian 2 ni pula X kuasa 2. Bila X kuasa 2 maknanya X tadi apa? Pantulan pada garis Y sama dengan X. Yang biru kuat ni kan garis dia. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Dan kita nak gerakkan siapa? Gerakkan 4, 3. So sekarang cikgu ambil pen biru kuat sebab kita nak buat pantulan. Purple lah. Okey, pantulan kita nak buat X kuasa 2 sekarang. Iaitu pantulan pada garis Y sama dengan X. Kita dah ada garis yang warna biru ni. Yang 4, 3 ni kita nak pantulkan dia. Bila nak pantulkan dia pada garis, awak bayangkan biru tu macam cermin tau. Awak berada di sini. Awak menghadap cermin. So awak menghadap satu langkah, bukan satu langkah pun tak cukup. Setengah langkah je kan nak menghadap cermin. So di belakang cermin pun setengah langkah dan di sinilah awak. Situ awak. Purple tu nampak tak? So purple tu dia akan jadi berapa tu? Yang ni 3 kan? Yang ni 3, 3, 4. Okey. Awak yang pertama awak akan dapat 3, 4. Selamatnya awak tulis sebab yang ni mungkin akan membantu awak untuk markah. Lepas tu 3, 4 ni pula dia kata X kuasa 2 kan. Bila kuasa 2, awak bergerak daripada 4, 3. Awak pantulkan pada cermin Y sama dengan X ni. Awak dapat 3, 4. And then 3, 4 tu awak berada di situ. Awak pantulkan balik diri awak menghadap cermin Y sama dengan X tu. Dan awak akan berada kembali ke asal. Betul tak? Image awak setelah dipantulkan kali kedua, dia akan kembali ke asal iaitu 4, 3. Nampak tak? Pimai tang tu. Macam tu. So, lengkaplah jawapan awak. Ni dapat 3 markah je. Sepatutnya ni 4 markah macam ni. Tak aci ni kalau 3 markah kan. So, kalau penandaan dia tengok yang kedua ni terus betul dia bagi 2. Yang kedua ni terus betul dia bagi 2. Itu penandaan dia untuk soalan A. Okey. Kita teruskan soalan B sekarang. Soalan B, Rajah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Nampak ABCD? EFGH. Okey, dan JKLM dilukis di satah Cartesian. EFGH ialah image. Dia cerita satu-satu ni. EFGH ini ialah image di bawah image bagi JKLM. Yang kecil ni image, yang besar ni objek di bawah penjelmaan P. Okey. Dan manakala ABCD ni image. Okey, image. Kita buat dengan pen lain pula. Image. Okey, buat dengan pen lain. Hijau pula. Yang ni image. Ini yang kedua ni. Image bagi EFGH. EFGH ni objek. Objek hijau lain ya. Hijau cerita lain. Biru cerita lain. Okey. Di bawah penjelmaan Q. Yang tadi biru tadi. Biru tadi penjelmaan P. Hijau penjelmaan Q. Okey. Sekarang kita nak jawab biru dulu. So dia kata. Huraikan selengkapnya penjelmaan P. Penjelmaan P dia memetakan objek kepada image. Objeknya siapa yang asalnya JKLM. JKLM dia menjadi EFGH. Nampak perbezaan saiz. Bila perbezaan saiz, apa benda tu cikgu cakap kan? Dulu cikgu dah bagi tahu kalau perbezaan saiz tu maknanya itu ialah
pembesaran. Terus awak jawab pembesaran. Awak dapat 1 markah dah. Bila pembesaran mesti ada apa? Faktor skala. Faktor skala. Okey, faktor skala dia berapa? Faktor skala mesti nak cari faktor skala mesti image per objek. Tu image per objek. So image dia kamu cari yang senang kira lah. Janganlah awak ambil yang sengit ni, FG ni. Awak ambil E ke F ke. Kalau E ke F ni, okey, image kan. Ambil yang image dulu. Image. E ke F. E ke F. Okey, E ke F tu awak perkan dengan yang sepadan dengan dia J ke K. J ke K. Okey, kira E ke F berapa? 3. J ke K berapa? 2, 4, 6. So 3/6 jadinya 1/2. Maka faktor skala tadi adalah 1/2. Tulis kat situ. Pada pusat. Pada pusat. Okey, pusat pembesaran. Senang je nak cari pusat pembesaran. Buat dengan pen oren. Okey, pusat pembesaran awak cari 2 pasang objek dan image. Katakanlah E dengan J. E dengan J ni awak sambung panjang. Dengan pembaris pembaris. Okey. Lepas tu F dengan K pun awak sambung panjang gunakan pembaris. Dan dia akan bertemu di satu point di situ. Awak nampak dia bertemu di mana? Kalau awak baca ni -6, -2, -4, -6 kan? -6, 0. Sebab ini asalan kan? So -6, 0. So pada pusat -6, 0. Tu dapatlah 3 markah tu. Okey, penjelmaan Q pula. Penjelmaan Q tadi dia kata penjelmaan Q ni dia ABCD image bagi EFGH. Maknanya EFGH ni yang pertama, ABCD ini yang menjadi dia punya image. So siapakah objeknya? EFGH. EFGH ni asal dia pergi kepada ABCD ni image. Kita ambil pen hijau sebab kita cerita pasal hijau sekarang. Ini objek, ini image. EFGH pergi kepada EFGH ABCD. Nampak tak? E pergi dekat A. F pergi dekat B. EF tu macam ni. Asalnya macam ni. Kan? Lepas tu dia jadi EF AB. Nampak tak? Pergerakan cikgu tu. Mula-mulanya dia ke kanan. E ke F tu ke kanan. A ke B dia ke kiri. Okey, lepas tu E ke F tu asalnya dia sebelah atas. Kalau ikut objek ni kan, objek yang dilukis ni, EF tu kan kat atas. Yang AB ni pula dia jadi kat bawah pula. So macam mana tu? Jadi macam terbalik kan? So kalau kamu jumpa yang macam ni, ini merupakan putaran lah ni. Dia macam nampak seolah-olah pantulan. Tapi bila pantulan, dia tak duduk pada satu macam cermin kamu tu tak nampak di mana kan. So ini mungkin putaran 180 darjah. Kalau kita tengok, E pergi dekat A, F pergi dekat B, G pergi dekat C, H pergi dekat D. Okey, kalau kita sambung lah E dengan A, jauh. F dengan B, kita sambung F dengan B. F dengan B. Okey, nak sambung. Okey, kalau kamu ambil pembaris, kamu sambungkan F ke B. Kamu ambil pembaris sebab cikgu ni pada skrin ni payah ni. Okey. Okey, nampak situ F ke B, kita sambung F ke B. Okey, lepas tu kita ambil pembaris lagi, kita sambung F ke B, C dengan G. F dengan, kalau kamu tengok kat sini, kalau kamu nak tahu A, B, C, D kan, B dengan F, C dengan G. Macam tu. So C pasangan dia dengan G. So ambil pembaris, sambung C dengan G. C dengan G. Cikgu susah sikit ni nak letak pembaris atas skrin ni. Kamu senang atas paper. Okey, C dengan G. Ya ke? Salah dah cikgu salah. Salah garis. C dengan G yang ni. Okey, C dengan G. Dan kita nampak dia bersilang di sini kan. Tu.
Kalau kamu nak sambung lagi, sambung. Yang A dengan E, D dengan H. Kalau kamu sambung, memang dia orang akan bertemu di satu titik ni. So, ini merupakan putaran. Nampak dia macam berputar. Putaran. Okey, putaran. Yang ni asal dia berputar ke sini. Okey. Ikut arah jam. Kalau nak lawan arah jam pun dia akan pergi ke situ juga kan. So, putaran. Tapi putaran dia bukan 90 darjah. Putarannya adalah putaran 90 darjah. So, kita jawab kat sini. Putaran 180 darjah. Bila 180 darjah, tak perlu dinyatakan ikut arah jam atau lawan arah jam. Kalau kamu nyatakan pun, pemeriksa hanya abaikan saja. 180 darjah pada pusat terus. Pada pusat. Pada pusat. Okey, pusatnya maknanya bila kamu sambung tadi, dia putaran 90 darjah lain ya dengan putaran 180. Kalau putaran 90 darjah, nak cari pusat kita guna L tu kan, Nazi. Tapi yang ni, putaran 180 darjah, kita just sambung je 2 point dan bersilang, itulah dia punya pusat. Senang je nak cari pusat putaran 180 darjah. Itulah tempat persilangan dia tu. So, baca koordinat dia. X dia apa? Negatif 1. Y dia negatif 2. So, pada pusat negatif 1, negatif 2. Itu je jawapan dia. So, kamu akan dapat markahnya. Okey. Pembesaran faktor skala pada pusat dapat 3. Putaran 180 darjah pada pusat dapat 3 lagi. Okey. So, sekarang kita teruskan melihat dia punya pengiraan yang soalan C. Okey, dia kata diberi luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek yang mana? Kawasan berlorek yang kat luar tu ialah 60 darjah. 60 darjah pula. 60 cm persegi. Hitung luas JKLM. Dia nak luas JKLM. JKLM merupakan objek. Nampak? Objek Objek bagi EFGH. Okey. Luas kawasan berlorek. Diberi luas kawasan berlorek. So, bila diberi luas kawasan berlorek, kita bina dulu perhubungan antara mereka bertiga. Mereka bertiga maknanya berlorek. Salah. Luas berlorek yang besar. Yang besar ni objek. Yang kecil tu image kan. So, LO tolak LI. Yang sebab tu dapat negatif tadi. Something wrong lah. So, LI ni, image ni, macam cikgu cakap tadi, image sama dengan K kuasa 2 darab LO kan. K kuasa 2, 1/2 kuasa 2 darab LO. Sama dengan 1/4 LO. Tu. Ini adalah luas image. So, LO, kita stay dengan LO yang kita nak cari. Tolak dengan image tu, kita berikan dalam sebutan LO. 1/4 LO. So, sama dengan 1 tolak 1/4. Baru boleh tolak 3/4 LO sama dengan 60. So, nak cari LO. Sekarang kita nak cari LO. JKLM ni adalah objek, bukan image tadi. JKLM. JKLM yang dekat luar kan? Dekat luar. Dekat luar tu objek. So, nak cari LO. Okey. 3/4 LO sama dengan 60. Maka LO sama dengan 60 darab 4 bahagi 3. So, dapat 20 kali 4, 80. Itulah jawapan dia. Untuk luas objek JKLM ialah 80. Okey.